بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum saya menyambung ayat 143 suratul A'raf, maka kita sambung sedikit lagi. Masih belum habis perbahasan pada ayat 142 yang telah saya baca bulan yang telah lalu, di mana Nabi Musa alaihi salam telah meninggalkan kaumnya kepada Nabi Harun alaihi salam, dan Nabi Musa telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Tur Sainah selama 40 hari. Saya sebut bulan yang telah lalu bahawa angka 40 ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu kita membahaskannya, kerana kalau tidak, Nabi tidak menyebutnya. Itu yang saya sebut bulan lepas, dan malam ni baru nak sembang, iaitu Nabi Musa alaihi salam
munajat di Tursaina 40 hari. Maka angka 40 adalah signifikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita juga tertanya-tanya sebelum saya kupas hadis itu. Inilah kita pun tertanya-tanya, kenapa Piramli buat filem Ali 40 penyambung? Kan dia pun ambil 40. Kan kita tahu kan filem dia macam mana. Ada aja manfaat dalam filem tu kan. Sampai mentol pun dia nak kebas. Kan? Mentol punya teruk tu pun dia abad nasib baik engkau panas. Kalau tak dia rembat dah mentol tu sudin lah. Nak ajar sifat tamak tu punya teruk sampai tahap tu hang dah rembat satu lori, mentol tu hang tinggal lah. Ni jenis SPRM Ligan jenis ni. Contoh tu ada dah. Persoalan ni kenapalah gamaknya Piramli diambil angka 40. Tertanya kita sampai hari ini, apa salahnya Alibaba dengan 50 penyamun? Apa salahnya? Cerita yang sama juga, tapi dia sebut 40. Wallahu a'lam. Dia kaji ke? Dia tahu ke benda 40 ni ada dalam Islam? Saya yakin ada pengkajian dia. Sebab mesej dalam filem dia memang up to date sampai hari ini, evergreen. Not over orange tapi evergreen. Hijau selama-lamanya. Itu hebatnya dia. Tuan-tuan muslimat, hadis mudah. Bila kata 40, buka dalam Matan Arba'in, hadis itu panjang. Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, dalam tu dia sebut tentang diri kita, kaitan dengan 40. Saya pendekkan hadis yang panjang itu, kemudian saya nak baca sepotong ayat daripada Suratun Nahl, surah Lebah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'ina yawman nutfah thumma yakunu alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik atau kama qala. Rasulullah bersabda, arba'ina yawman, arba'in 40, yauman, kenapa tidak arba'inal ayyam? Tu kena belajar bahasa Arab. Tak ada nak hurai panjang a'dad wa ma'dud. Patutnya 40 mestilah ayyam dalam lafaz jamak, tetapi dia kembali kepada yauman, lafaz yang mufrad. Dia ada disiplin bahasa Arab. Dia ada disiplin, kena belajar. Nak hurai panjang, ada ketetapan disiplin yang kita mesti faham dan tahu. Arba'in 40 banyak,
Tapi Nabi sebut arba'ina yauman. Yauman tu satu hari, dia jadi mufrad. Kenapa tidak disebut arba'inal ayyam? Itu disiplin dia, kena belajar. Samalah khabar mubtada. Kenapa mesti marfu'? Kenapa khabar, kenapa mubtada mesti marfu'? Kenapa mudhaf ilaih ada kaedah kasrah? Ini kena belajar basic asas kepada bahasa Arab. Baik. Nabi kata arba'ina yauman nutfah. Ingat, nutfah, air mani hak kita ni Allah buat daripada sperm, duduk dalam rahim mak. Lama mana peram, Allah peram air mani tu? Arba'ina yauman, 40 hari. Sedar ke diri 40 hari. Nutfah, nutfatin amsyad, yang pagi-pagi kita baca hari Jumaat, nutfatin amsyajin. Kalau belajar biologi, nutfatin amsyajin bermakna nutfah, sperm ayah sudah pun bertemu dengan ovum, telur si ibu. Sperm ayah yang berenang-renang dalam rahim yang sempit, one of them dalam jutaan trilion sperm, satu saja yang akan masuk bertemu dengan ovum, telur wanita. Maka dia dah masuk, dia dah bercantum, itulah amsyajin. Bukan nutfah sahaja. Amsyajin makna nutfah sudah bersama dengan ovum, telur wanita. Dia dah duduk dalam tu dah. Maka arba'ina yauman, 40 hari. Kemudian thumma yakunu alaqah misla dhalik, kata Nabi. Kemudian jadilah alaqah, dan alaqah itu seketul darah, dan seketul darah itu juga misla dhalik, begitulah keadaannya, kata Nabi, bermakna 40 days, arba'ina yauman, 40 hari juga. 40 hari menjadi seketul darah. Kemudian thumma yakunu mudghah misla dhalik. Kemudian daripada alaqah, seketul darah, kamu menjadi seketul daging, sebelum dibalut tulang apa semua datang, juga dalam proses misla dhalik 40 hari. Ingat, angka 40 adalah proses penciptaan manusia. Chinese ke, Malays ke, Indians ke, beriman ke, tidak ke, once you are a human being, itulah proses kita. Selagi nama manusia, itulah dia 40, 40, 40. Apa Allah nak ajar? Janganlah kita berlagak sombong. 40 hari, 40 hari, 40 hari itu Allah yang bentuk. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah yusawwir. Tasawwur makna gambaran, yusawwir makna membentuk. Dialah Allah yang telah membentuk kamu daripada nutfah, alaqah, mudghah. Allah lah yang membentuk kita, yang shaping kita fil arham, di dalam rahim-rahim ibu kamu. Kaifa yasha, seperti mana yang dia hendak. Dia hendak macam mana, tu kehendak dia. Hitam, putih, tinggi, rendah, itu kehendak dia, masyiah dia, iradah dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bila kata 40
tolong sedar ke diri. Proses kita begitu sebelum kita lahir. Sebab itu Allah tempelak, Allah peringatkan kepada orang-orang yang rasakan ialah dia dah besar, dia dah dewasa, dia dah empunya sesuatu, dia rasa dia terror, dia hebat, dia tak perlu kepada Allah dan Rasul, dia tak perlu kepada Islam, dia tak perlu semua itu. Allah peringatkan. Kita baca satu ayat 78 Suratun Nahl, lebah. Biar sedar sikit. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin muslimat, mari kita melihat dengan tadabbur mata hati kita. Mari kita melihat bagaimana Allah mengusik jiwa dan perasaan kita, supaya kita kalau dah terlajak jauh ke depan sampai tak ingat di belakang, kita reverse gear balik, kita patah ke belakang. Yang mana terlajak overboard, dia patah balik ke belakang. Allah kata wallahu, dan Allah akhrajakum, dialah yang mengeluarkan kamu mim butuni ummahatikum, daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan you know nothing, tak tahu apa-apa. We know nothing, kita tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'a, keluar dari perut mak, kita tak tahu. Allah sebut la ta'lamuna syai'a, kamu keluar tu tak tahu apa. Dengan telanjang dia, dengan teriak, dengan belas kasih Allah, diambil di nurse ke, bidan ke, di azan, di iqamah, telinga kanan azan, telinga kiri iqamah, tak tahu apa kita. Bukan kita nak semayang berazan-azan kat telinga kita, kita tak tahu apa. Kalau nurse ambil dia lempak kita pakai tak ada kita. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, dan aku telah jadikan untuk kamu sam'a, pendengaran. Dan itu Allah sebut pendengaran dulu, baru penglihatan. Kenapa? Karena itulah proses dalam perut mak. Allah cipta telinga dulu, pendengaran dulu, baru mata. Dan itu di antara proses untuk melahirkan bayi-bayi yang baik. Waktu mengandung, baca Quran ke, pasang CD Quran, baby tu dengar. Dia dengar 4 bulan 5 bulan tu dia pasang telinga dah, dia dengar dah kalam Allah, dia dengar dah kalimah-kalimah Allah yang menciptakan dia dengar dah.
Ni pasang, that's the way. Ahak lah budak tu. Keluar, jawab dia hancur. Mengandung pun pergi disko lagi, habis lah. Allah cipta pendengaran. Aku jadikan untuk kamu as-sam'a. Kita dengar ni, dengar macam-macam bunyi. Kasihnya Allah. Kita dengar ni tuan-tuan, kita dengar ni macam-macam bunyi suara yang kita boleh beza. Tok sah sembang lah kita punya eardrum, cochlea, petutup sah sembang lah hak tu. Frekuensi, getaran, vibration yang ada pada eardrum hantar isyarat ke otak. Otak pun beritahu yang ni lah kamu dengar dengan begitu pantas. Allahu Akbar. Hak tu sah sembang lah. Tak mampu nak fikir keagungan Allah. Teori dah sebut begitu kan, bergetar gegendang telinga. Baik tu eardrum boleh pecah, boleh jadi pekak kalau kita mendengar terlalu kuat. Boleh pecah eardrum. Tu yang ada audio lab tu kan, ada audio lab orang tua-tua kadang dia pakai. Tu pun ada kita jumpa orang tua-tua dia malu pakai audio lab, umur dah 80. Kenapa tak pakai pakcik? Malu lah. 80 malu apanya, bukan 18. Dia malu sebab nak bantu dia. Dia punya ear aids dia di situ, membantu dia. Sebab pecah gegendang, tak berapa dengar, asap rokok banyak masuk kot. Itu yang dia jadi rosak telinga dia. Itu tak sah sembang lah, eardrum ke apa tak salah. Sembang nak sebut kita dengar macam-macam bunyi suara dan kita boleh differentiate, kita boleh beza. Daripada dalam rumah sampai luar rumah. Dalam rumah kita tahu. Kalau anak 3 orang, suara mesti kita tahu. Oh, yang ni suara abang sulung, yang ni suara Kak Ngah. Suara sama, vokal, frekuensi, vibrate telinga, tapi kita boleh beza. Siapa ajar tu? Siapa bagi tu? Allah. In fact, azan pun kita boleh tahu. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum, dia mesti ada tambah. Oh, subuh bukan zuhur. Kita nampak benda tu kecil. Cuba kita pejam mata, renung sekejap. Hatta bunyi binatang pun kita tahu. Dog barking kita tahu. Anjing menyalak. Kalau kucing menyalak, kiamat. Kan? Kita tak nampak, tapi dengar bunyi salakan. Oh, anjing tang mana tu? Dandan sebut anjing, tak ada kucing mana menyalak tu. Confirm baru terlepas daripada Hospital Permai Johor Bahru. Tampoi. Confirm gila. Kucing mengiau, bukan kucing menyalak. Kita boleh differentiate, beza. Siapa yang bagi tu? Each of us, setiap kita. Kalau tak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah itu nikmat? Telinga, wal absar, aku bagi kamu penglihatan. Banyak mana dah kita tengok, macam jenis kita tengok. Boleh beza. Cuma mata dia berat sikit. Berat sikit, suruh tahan, jangan tengok benda tak elok. Tapi tahulah, oh ni bini saya, tengok tahu. Ni bini orang. Kadang tengok bini orang lebih pada bini sendiri. Tu jantan. Bukan di sini, di Mozambik Utara. Perangai itu, dia tengok bini orang, dia lupa bini dia. Dia jadi masalah. Dia boleh differentiate, dia tahu banyak mana dah mata kita tengok. Allah buat tu.
Dan Allah buat afidah hati. Hati ni pula ada pandangan mata hati dia. Apa tujuan Allah buat tu? As-sam'a wal basara wal afidah. Allah sebut di hujung ayat 78 An-Nahl, kata Allah, la'allakum tashkurun. La'alla, kita dah selalu sebut la'alla makna mudah-mudahan. Bila mudah-mudahan dalam kaedah Arab, la'alla ni tak semua orang dapat. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada orang puasa, ayat puasa tu famous 183 Al-Baqarah. Ada orang puasa, apa yang dia dapat? Lapar dan dahaga. Al-ju'i wal-atash. Dia dapat takwa tak? Tak. Dia puasa tak semayang. Dia puasa mata tak jaga. Dia puasa mulut tak jaga. Yang dia dapat lapar dan dahaga. Baik tu la'alla membawa maksud mudah-mudahan tak semua orang puasa dapat takwa. Bila Allah tutup 78 An-Nahl, aku buat telinga, aku bagi pendengaran mata hati, penglihatan dan mata hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bermakna ada orang misuse, salah guna pendengaran, penglihatan dan hati, dia tidak bersyukur tapi dia kufur. Ini bahaya dia. Allah kata tujuan aku buat tu aku nak kamu bersyukur. Telinga kamu dengar benda-benda elok, jangan dengar perkataan-perkataan tak elok. Mata kamu tengok benda-benda elok yang menimbulkan ketakutan, kegerunan kepada Allah. Tengok Quran, walaupun kita hafal Al-Quran, tapi bila baca Quran dituntut melihat mushaf. Kita baca kat rumah, kita baca surah Yasin, kita hafal Yasin, dituntut kita buka tengok mushaf, dapat pahala melihat rasam tulisan Al-Quran, dapat pahala lagi, biar jadi vitamin bagi mata. Hati kamu jaga elok, kamu bersihkan dia. Buka dalam Hidayatus Salikin bagaimana maksiat batin yang dihurai oleh Syekh Abdul Samad Palembang, bagaimana dihurai persoalan-persoalan yang berhubung dengan maksiat hati. Takut kita. Semua tu Allah buat, satu aja ujung dia, supaya kamu bersyukur, menggunakan panca indera yang Allah bagi untuk hampir dan taat kepada Allah. Sebab apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kalau tak silap saya ayat 17 surah yang sama Al-A'raf. Penutup, kalau tak silap saya, penutup ayat 17, iaitulah ucapan syaitan ketika betul, penutup ayat 17 suratul A'raf, ketika syaitan berdialog, thumma la'atiyannahum min baini aidihim, sampai hujung ayat. Ketika syaitan kata dengan Allah, bila dia dihalau daripada syurga, nak kena halau daripada syurga, selain dia minta umur dia panjang, dia kata dengan Allah, aku akan mendatangi mereka kiri, kanan, depan, belakang. Aku akan kacau anak Adam ni kiri, kanan, depan, belakang. Ujung dia sebut apa? Nescaya engkau akan mendapati kebanyakan manusia tak tahu bersyukur.
Maka ulama bahas di antara misi syaitan ialah supaya kita ni jangan jadi orang yang bersyukur. Itu aja kehendak dia. Jangan kita jadi manusia yang berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri. Biar kita salah guna nikmat, itu syaitan cukup suka. Dan itulah kita mesti faham, apa yang Allah bagi adalah nikmat yang tak mampu kita nak huraikan. Kita mesti mengetahui bahawa kesyukuran membawa kepada satu sifat yang positif. Tuan-tuan, kalau belajar ilmu psikologi, di antara benda yang dipasak ialah setiap hari kita mesti menghadirkan sifat positif bermula awal pagi. Barulah hidup kita ceria. Tengok Islam aja, Nabi aja start bangun tidur dah diajar positif. Start bangun tidur positif penting dalam hidup. Dua-dua penting. Positif penting, negatif pun penting. Seorang suami yang isteri dia cek, buat urine test, cek tengok positif, bini dah tak datang haid, pergi klinik, cek urine test positif, suami senyum sampai telinga, akan bakal menjadi seorang ayah. Itu positif, penting positif. Swab test positif, Sultanah Bahiyah. Bukan ayah dah, hospital Sultanah Bahiyah. Alhamdulillah, hari ini Kedah 3 kes sahaja. Maintain SOP. Kementerian puji negeri Kedah. Banyak kali saya dengar bagaimana Kedah ni macam jadi contoh lah. Kita punya R0 below 1. Apa dia R0 tu Ustaz? Hampa baca sendirilah. Kita punya nisbah R0 kita below than 1. That's good. Iaitu keberangkalian. Nak sebut pun tersasul. Keberangkalian untuk jadi positif tu payahlah. R0 below than 1. Kedah below than 1. It's okay, it's good. So hari ni hanya 3 kes. Selangor wilayah dilanjutkan lagi PKPB sampai 9 November. Aduh, termasuklah negeriku Selangor, Al-Gombaki, yang sekarang berada dalam zon merah. Tak boleh balik KL lagi saya. Nak ziarah ayah mertua, pak mentua tak dapat lagi. Lanjut pula lagi 2 minggu sebab rapid cases in Selangor. Kedah alhamdulillah 3 kes. Syukur pada Allah. So maintain SOP. Ikut, insya-Allah kita boleh lawan COVID. Walaupun suasana politik memang COVID sungguh naik penin kita. Muslimin dan muslimat positif kalau urine test okey, swab test negatif pun penting. Ada negatif yang baik, ada negatif yang tak baik. Mana dia negatif yang baik? Kalau tuan-tuan belajar, maaf saya sentuh sikit dalam ilmu kejuruteraan, kita mesti design sekit. Bila kita design litar atau sekit, antara mission kita ataupun cita-cita kita ialah kita mesti menstabilkan sekit. Litar kita mesti stabil. Tak boleh ada gangguan noise kan. Tuan-tuan selalu kadang-kadang bagus duk dengar ceramah radio IKIM, masuk naik bukit sikit, nyang dah masuk siap. Lepas tu nang bo cinang koi bo cikoi dia kata.
Kita ingat ceramah apa ni, rupa siam sudah masuk. Itu dia panggil adjacent channel interference, iaitu channel dia dekat-dekat, frekuensi dia dekat. So kita kena cancel benda tu. Walaupun tak boleh cancel 100%, tapi boleh kita cancel dia. Walaupun dia boleh masuk, maka nak stabilkan sikit, kita memerlukan negative feedback. Mesti design sikit untuk negatif loop masuk dalam sikit, so dia boleh stabilkan litar sikit kita tu. Itu as additional knowledge lah untuk tuan-tuan, sebagai ilmu tambahan. Walaupun tuan-tuan tak belajar benda tu dan nampak macam heran sikit. Saya belajar bidang tu dulu, saya tahulah sedikit sebanyak. Maknanya penting negatif, bukan tak penting. Ada negatif yang baik, ada negatif yang lagi baik. Apa dia? Swab test negatif, dia sokok dah. Negatif lah, silang kaki dah, sokok. Boleh gunting dah, gelang ping kita. Ini negatif dan positif. Maka pagi-pagi Islam didik kita dah supaya positif. Dengan doa bangun tidur, biar positif hidup. Bangun-bangun tu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Kutlah tak hafal doa bangkit tidur tu. Paling tidak alhamdulillah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah, hidup lagi aku hari ni, dapat lagi lepas ni aku solat subuh berjamaah di masjid, dapat lagi aku baca Quran, dapat lagi aku bawa duit pergi ke masjid bagi tabung, dapat lagi aku dengar kuliah insya-Allah. Terima kasih ya Allah. We start our life beginning of the day dengan positif. You will become positive the whole day. Percayalah. Memang bangkit garu bala capai aku tak okok pi. Cuy petu malas nak pi masjid. Habis. Petu malas nak semayang. Mandi lebih kurang, ambil wuduk pun nak tak ndak lingkup seharian tu, lingkup. Percaya buatlah. Sebab tu mesti start awal hari kita dengan positif. Itu apa tu? Syukur. Sebab tu syukur sifat positif. Setan tak nak yang tu lah. Wala tajidu aksarahum syakirin. Penutup 17 Al-A'raf, setan kata engkau akan mendapati ya Allah kebanyakan manusia tidak bersyukur. Bila tak bersyukur, negatif. Itu yang masuk pejabat habis semua orang nak dimakannya. Itu yang pergi sekolah habis terus semua nak murid diterajangnya. Sebab negatif. Siren sudah berbunyi. Dia tak boleh lama. Perhatian, mohon kuliah tamat sebelum masuk waktu Isyak. Saya kena patuh SOP. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, saya kira tamat habis 142 Al-A'raf, iaitu yang saya janji bulan lepas, angka 40. Nabi Musa munajat 40 hari, maka saya relate tadi, arba'ina yauman nutfah, thumma yakunu mudghah misla zalik, thumma yakunu alaqah misla zalik, thumma yakunu mudghah misla zalik. Semuanya 40 hari nutfah, 40 hari seketul darah, 40 hari seketul daging. Ingat proses ini. Dan saya relate tadi ayat 78 An-Nahlu, Allah peringatkan kita ni tak ada apa. Allah yang keluarkan kita dari perut mak kita dalam keadaan kita tak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan telinga, pendengaran, mata, penglihatan, hati. Tujuan dia la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Dan syukur itu sifat positif. Bila kita nak mulakan dia early in the morning, first thing in the morning, ialah menzahirkan sifat syukur. Bangun saja tidur, alhamdulillah. Itulah positif. Itulah sifat positif.
Dan dengan itulah kita akan melayari kehidupan sehari itu dengan sifat positif. Cantiklah hidup kita, insya-Allah. Dan rahsia syaitan di dedah Allah di hujung ayat 17 Al-A'raf, bahawa setan memang tak hendak kita jadi orang yang bersyukur. Bila tak bersyukur, lawan dia kufur. Bila kufur, neraka. Bila syukur, syurga. Amin ya rabbal alamin. Jumpa bulan hadapan dan kita sambung ayat 143. Kita baca nanti ayatnya dan kita akan lihat bagaimana kisah seterusnya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di kawasan Tursaina, tempat munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.